Sekarang kita nak kongsikan kepada anda, ini berkaitan dengan apa yang sedang berlaku sekarang, Syu. Saya kira cukup penting untuk kita semua, terutamanya golongan ibu bapa, untuk mengetahui tahap kesihatan anak-anak, terutamanya apabila berlakunya kes HFMD, iaitu penyakit kaki tangan dan mulut. HFMD ini setakat ini ada banyak yang dilaporkan, ya. Jadi kita nak beri kesedaran pada anda semua berkaitan dengan penyakit ini. Mungkin ada ibu bapa yang baru saja ibu yang baru melahirkan anak, yang baru menjadi pasangan ibu bapa. Jadi kita nak beri kesedaranlah pada anda semua untuk menjaga anak-anak anda daripada terkena jangkitan HFMD ini. Di studio kami bawakan Dr. Michelle Loh Siu Yi selaku pakar klinikal pediatrik Jabatan Pediatrik Pusat Perubatan UM untuk kita bercakap berkenaan dengan HFMD. Dr. Michelle, selamat pagi. Selamat pagi. Mungkin di awal perbincangan kita ini, doktor boleh terangkan dulu tentang penyakit HFMD ini dan juga simptom awal terkena penyakit ini. Okay. Penyakit HFMD ini adalah jangkitan kuman virus. Di kebanyakan boleh berlaku kat golongan kanak-kanak yang prasekolah, macam umur 6 tahun dan ke bawah. Walaupun saya cakap kebanyakan boleh berlaku kat budak golongan prasekolah, dia boleh berlaku kat orang dewasa juga. So, kuman ni disebabkan oleh jangkitan virus, biasanya daripada yang kita cakap EV71 lah. Kalau you all pernah dengar, boleh baca daripada internet juga. Walaupun macam ni, ada virus-virus lain juga yang boleh menyebabkan penyakit ini. So, kebanyakan simptom dia akan bermula daripada dapat demam. Demam, lepas tu budak-budak akan dapat ruam, akan dapat ulcer di bahagian mulut. Biasa dapat ulcer, dia mungkin akan ada batuk, kurang minum, budak akan ada kelesuan. Ada kalau yang jadi lebih serius, budak-budak tu boleh menyebabkan jangkitan kuman macam paru-paru, jangkitan selaput otak, radang otak. So yang macam tu memang kena bawa ke perhatian doktor, di mana mungkin kena dimasukkan dalam hospital. Apakah perkara yang dilakukan oleh pegawai kesihatan ataupun perubatan ini untuk mendiagnose kanak-kanak yang mempunyai HFMD ini? Okey. Untuk diagnosis, kita perlu ambil simptom. Kiranya biasa kita akan interview parents, ibu bapa, apa tanda-tanda yang anak ada. Lepas tu kalau ada kontak rapat di mana macam anak dihantar ke taska ke prasekolah, ada budak lain yang kena, itu sangat although kita cakap suspected untuk HFMD. Ada di mana situasi kita akan ambil sampel juga daripada tempat ulcer, daripada kulit yang ada bintik-bintik sana. So semua ini akan dinotifikasi ke dalam sistem supaya kita boleh dapat macam peratusan berapa banyak kadar peningkatan secara keseluruhannya. Jadi keseriusan ini kita lihat golongan majoriti yang terkena adalah golongan kanak-kanak. Tadi doktor ada sebut golongan dewasa pun tidak terkecuali untuk terkena jangkitan ini. Kenapa golongan kanak-kanak ini berisiko tinggi untuk mendapatkan penyakit ini? Ini sebab golongan kanak-kanak dia orang tidak pandai menjaga kebersihan diri. Macam contohnya budak-budak kecil suka masukkan benda dalam mulut. Betul. Daripada dia ambil daripada lantai dan sebagainya. Tapi kalau orang dewasa, kita tahu yang benda yang dah jatuh, dah kotor, jangan masuk dalam mulut. Lepas tu, kepentingan untuk hand hygiene. Membasuh tangan sebelum dan selepas makan, sebelum dan selepas masuk toilet dan sebagainya. Budak-budak kecil dia orang tak pandai untuk benda ni. Itulah sebab kejadian untuk budak dapat HFMD ni memang lebih tinggi untuk golongan kanak-kanak, terutama di prasekolah. Okey, ini yang kita kongsi kat anda di skrin sekarang ini adalah antara simptom yang ditunjukkan untuk kanak-kanak yang sudah terkena HFMD. Tapi dari kategori dia, saya yakin ada yang mild sehingga ke severe teruk. Jadi kalau doktor boleh kongsikan stages tu. Okey. So yang stages yang mild tu biasanya maksudnya dapat demam, ada ulcer mulut, ruam-ruam, bintik-bintik di tangan. Tapi budak ni still boleh minum ataupun makan. So kalau still boleh minum dan makan, ini tidak perlu, kira tak perlu masuk hospital. Ibu bapa boleh jaga sendiri, kita kuarantin kat rumah sahaja. Tapi kalau yang macam serius, maksudnya budak-budak dah ada tanda jangkitan kuman paru-paru, dia di mana dia macam sesak nafas, kurang tahap oksigen dalam darah, ataupun dia menyebabkan masalah
radang otak ke ataupun jangkitan selaput otak, budak boleh dapat sawan. Budak tu boleh jadi macam pening, sakit kepala, demam berterusan. Itu memang sangat tidak normal. Itu yang serius, memang kena masukkan ke hospital untuk pemerhatian dan rawatan seterusnya. Dari segi kaedah perawatan pula bagaimana dan selama mana rawatan akan diberikan sehinggalah pesakit tersebut sembuh? So ini pemerhatian kita akan dilakukan untuk yang mild dan serius lain. So yang untuk mild, kalau demam, kita bagi ubat demam. Kita pastikan demam tu tak berterusan untuk lama-lama sebab semua budak memang ada risiko dapat sawan masa demam tinggi. Lepas tu pastikan air kena minum cukup. So air dari segi minum susu, sup semua. Sebab kalau kita minum air banyak, kencing banyak, demam boleh kurang dengan lajunya. Tak ada ubat spesifik macam untuk hilangkan ubat virus ni. Tapi untuk jangkitan kuman yang serius, kita masukkan ke hospital, kita rawat dia, pastikan ada masuk air sebab biasa golongan budak ni tak dapat nak minum. Okey, baik. Lebih kurang yang COVID jugalah ya, dia merawat simptom ya, demam, kealahan, ulcer dan sebagainya. Kalau doktor boleh kongsikan juga bagaimana untuk ibu bapa itu benar-benar menjaga anak mereka? Apakah jenis diet yang sesuai diberikan untuk anak-anak ini sekiranya mereka terkena jangkitan HFMD? Sebab yelah, kadang-kadang tak boleh makan kan? Dia lapar tapi tak boleh makan sebab ada ulcer. Jadi macam mana ibu bapa ini boleh menjaga penjagaan makanan anak-anak mereka? Okey. So bila anak dah ada ulcer memang sakit. So sakit dengan demam, kita boleh bagi ubat demam di mana dia ada efek ubat tahan sakit juga. Dia membantu. Lepas tu pastikan minum air. Kalau tak makan, tak payah paksa sangat. Kita bagi sikit-sikit sebanyak mana yang anak nak makan, tapi yang penting kuantiti air. Dari segi air kosong ataupun susu. Sebab sana dah ada zat di mana budak tu boleh dapat tenaga, lepas tu bagi dia rehat supaya dia sembuh dengan cepat. Kalau bila dah ternampak simptom dan ibu bapa lambat membuat tindakan, contohnya menghantar ke klinik dan sebagainya, apa risiko yang akan terjadi? Adakah keseriusan ini boleh membawa selain daripada sawan, akan membawa kesan kepada organ-organ lain dalam badan? So kalau kiranya dia jenis kategori yang mild sahaja, budak tu kurang makan tapi still boleh minum, still aktif, dan itu tak ada isu. Yang penting ada pemantauan. Jikalau budak tu tanda jadi lebih serius, macam sangat lesu, tak aktif tu, itu yang akan jadi lebih serius dan dia boleh menyebabkan gangguan pada fungsi organ yang badan yang lain, contohnya macam otak, jantung dan sebagainya. Adakah ada vaksin untuk mengelak ataupun mengurangkan risiko jangkitan HFMD setakat ini, atau kajian doktor boleh kongsikan setakat ini kan? Ya, setakat ini memang tak ada vaksin untuk HFMD. Ya, tak ada. Yang penting adalah pencegahan. Bagaimana setakat ini jangkitan ni kat Malaysia? Ada outbreak sedikit kan sejak kebelakangan ini, apabila ekonomi sudah boleh dibuka 100%, banyak SOP telah dilonggarkan. Bagaimana kesnya mungkin di luar Malaysia, kalau doktor boleh kongsikan, adakah mereka terdapat peningkatan yang terlalu mendadak juga berkenaan dengan HFMD ini? Ya, sebenarnya bukan saja negara kita sejak SOP dilonggarkan, tempat-tempat lain boleh cari tengok kat berita ataupun YouTube boleh je. Tempat macam Hong Kong, kita punya jiran Singapura semua pun ada kes peningkatan dari segi HFMD sebab semua orang dah kena balik kerja, budak-budak dikena hantar ke Taska, Tadika, semua memang kejadian menaik. Bukan negara kita sahaja. Okey, mungkinlah untuk sedikit fakta saya nak kongsikan kepada anda semua. Ini adalah menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana setakat beberapa hari lepas banyak 31,661 pesakit HFMD telah pun direkodkan, iaitu kalau dibandingkan dengan tahun lepas adalah 15 kali lebih tinggi. Tapi kalau kita nak bandingkan dengan tahun lepas, tidak adil kerana tahun lepas kita berada dalam situasi PKP, ramai duduk di rumah. Kalau kita bandingkan dengan tahun sebelum kita mendapat PKP, bagaimana situasi di Malaysia sebelum ini, doktor? 2018, 2000 dan ke bawah, 2019 dan ke bawah. Okey. Situasi HFMD ini dia memang wabak yang selalu ada. Kejadian dia memang naik turun. Bergantung kepada tahun mana. So tahun sebelum COVID yang 2019 dan sebelum ni memang kejadian ni pun insiden dia pun tinggi juga. Tapi sebab sejak kita ada PKP semua, memang insiden dia dah menurun banyak. Kebelakangan ni memang menaik banyaklah.
Okey, itu kita kongsi pada anda berkenaan dengan kes-kes HFMD yang dilaporkan di Malaysia. Terengganu juga turut mencatatkan peningkatan yang sangat tinggi. Di Selangor sahaja sudah melepasi amaran. Jadi kita risau sebenarnya anak-anak kita ni kerana dia tak boleh bercakap. Kita tak tahu sama ada apakah kesakitan yang dialami oleh mereka itu. Dan ibu bapa juga disebabkan oleh faktor-faktor tertentu terpaksa menghantar anak-anak mereka ke taska disebabkan oleh tuntutan kerja dan sebagainya. Betul. Jadi ibu bapa tak tenanglah ya. HFMD meningkat sekarang ni, anak-anak kena hantar ke taska, ke preschool, kindergarten dan sebagainya. Bagaimana, apa antara perkara yang kita boleh ucapkan kepada ibu bapa ini atau mungkin beri sokongan kepada mereka supaya mereka berasa lebih yakin untuk menghantar anak-anak mereka, tidak terlalu risau, dan dalam masa yang sama mungkin apakah antara peranan yang boleh dimainkan oleh pihak pengusaha taska untuk mengurangkan tahap keberjangkitan HFMD ini di taska yang mereka kelolakan? So dari pihak taska, memang ada buku panduan untuk taska dari segi macam mana pembasmian kuman, di mana dia punya tempat perkongsian meja, mainan semua ada kena pembersihan gunakan sodium hypochlorite, di mana dia ada dia punya kriteria dan sebagainya. So daripada taska juga biasanya cikgu-cikgu semua yang ataupun penjaga kat sana kena lebih aktif untuk memantau. Kita cakap screening untuk kalau budak-budak yang ada demam, nampak macam ada bintik ke, itu kita kena bagi tahu kat ibu bapa awal-awal, dan kita kena melakukan kuarantin. Untuk ibu bapa, sesi macam ni ibu bapa pun boleh nampak kat berita sekarang kita sudah menjelaskan macam mana dia punya macam mana dia berjangkit, macam mana nak pencegah. Ibu bapa pun kena aktif untuk memantau, tengok saringan kat anak kita tiap-tiap hari. Ada demam, kurang minum, ada ulcer mulut ke, bintik-bintik, kita bawa ke pemerhatian doktor untuk diagnosis. Lepas tu kita melakukan isolasi dan pembasmian kuman, menjaga di rumah untuk memantau simptom dia. Cuma dalam 2-3 hari ini kita dengar juga berita lah, ada cadangan untuk menutup taska dan juga pusat jagaan. Pendapat doktor? Ya. Untuk tahap sekarang, macam hari ini memang berita awal pagi pun dah ada cakap, sekarang situasi negara kita taklah sampai kena tutup lagi. Sebab kalau taska semua ditutup, bukan kanak-kanak aja yang terjejas. Kita golongan bekerja macam saya sendiri pun akan terjejas juga. So untuk yang penting sekarang, semua orang kena bekerjasama. Kita mulakan pembersihan tangan-tangan semua, cuma menjarakkan diri macam menyahut saranan untuk mengelakkan pencegahan daripada COVID. Kita cuma pakai mask orang dewasa, hand hygiene, mengelakkan kawasan yang macam crowded area. Budak-budak kat sekolah pun kita cuba mengajar budak tu untuk basuh tangan. Budak yang kecil pun boleh dilatih untuk basuh tangan dengan kerap. Macam anak-anak semua boleh, asalkan kita pun rajin mengajar dia. Kalau tak boleh nak mengajar pun kita tunjuk contoh ya, anak-anak akan mengikut ya. Kalau ibu bapa balik rumah cuci tangan, nanti dia balik rumah dia cuci tangan. Betul. Kita lead by example lah. Ini antara kita boleh kongsi pada anda untuk kita recall kembali cara-cara mencuci tangan dengan betul. Bukan sekadar meletakkan tangan di air saja kemudian lap dengan kain. Anda perlu menggunakan sabun untuk memastikan agar kuman itu boleh jatuh daripada tangan anda. Okey, berapa lama tempoh yang diperlukan untuk mengkuarantin anak-anak ini? Sebab kadang-kadang simptom merah-merah badan tu ada lagi, tapi dia sebenarnya sudah sihat. Tapi bila kita hantar ke taska ni akan menimbulkan sedikit kerisauan untuk ibu bapa yang lain. Sebenarnya dah sembuh ni kan. Tapi takut nanti kanak-kanak yang lain trauma ke, takut dia kena ejek ke sebagainya. Jadi berapa lama tempoh yang benar-benar selamat untuk ibu bapa ini kembali menghantar anak-anak mereka ke sekolah? Secara keseluruhannya, minggu pertama sejak daripada dapat demam, ada simptom tu period yang kita cakap paling infectious lah, paling mudah merebak. So biasa kita akan cakap 10 hari, tapi saya dipahamkan memang untuk pegawai kerajaan semua memang cuti kuarantin yang kita dapat tu selama 5 hari. So jikalau kita perlu memanjangkan tempoh isolasi disebabkan budak still ada tanda tak hilang lagi, mungkin kena ambil cuti tambahan lah. So
5 sampai 10 hari daripada ada simptom. Okey. Mungkin sedikit kata-kata ahli nasihat doktor secara ringkas untuk penonton Selamat Pagi Malaysia. Pencegahan adalah yang terbaik. Kebersihan semua. Ya, kebersihan. Okey. Okey, mencegah itu lebih baik daripada merawat. Sebab kalau kita mencegah, nanti nak merawatnya itu akan menelan kos yang tinggi kalau tak dicegah. Jadi terima kasih Dr. Michelle kerana memberikan penerangan kepada kita semua penonton Selamat Pagi Malaysia berkenaan dengan HFMD. Tunjuk contoh yang baik, cuci tangan, itulah cara yang terbaik sekarang. Kita tak ada ubat, tak ada vaksin dan sebagainya. Kalau ubat yang ada pun merawat simptom lah seperti demam, ulcer dan sebagainya. Kalau ingat dulu waktu antara silibus yang diajar ketika waktu tadika lah. Dulu saya tadika kemas. Salah satu adalah memang cuci tangan, gosok gigi. Memang elemen-elemen kebersihan lah untuk kita mendidik anak-anak. Mula-mula cuci tangan macam ni. Macam ni. Masuk gigi macam ni, macam ni. Bukan seminit. Kena pusing-pusing lagi. Dulu pagi misi misi datang, ajar kita untuk kita cuci tangan, gosok gigi dan sebagainya. Itu semua adalah langkah kebersihan. Sampailah kita terkena COVID 2 tahun ini, memang kita juga disarankan sebenarnya kebersihan adalah segala-galanya. Kalau kita jaga kebersihan, insya-Allah kita tidak akan terjangkit dengan penyakit-penyakit berjangkit ini.